di Indonesia ketika beliau dan juga keluarga bercuti di sana. Katanya Casey, bila saya menjejakkan kaki di bilik hotel pada hari yang pertama, masuk saja saya dah rasa lain macam, meremang bulu roma dan ada bauan-bauan yang kurang enak yang terbau. Pada mulanya saya memang tak nak fikir yang bukan-bukan. Ya, anak saya, suami saya tidak rasakan apa yang saya rasakan. Ini kerana seringkali dalam keluarga kalau ada apa-apa benda perkara yang pelik berlaku, saya yang dapat merasakan dulu. Saya juga senang mudah lihat entah macam mana mengapa saya ini diberikan sesuatu yang luar biasa. Boleh merasakan firasat saya boleh memberitahu dan juga boleh kadang-kadang terlihat benda ini. Kadang-kadang saya macam tak nak pemberian ini dan ingin hidup macam manusia biasa. Hotel yang kami menginap ini, pada malam yang pertama Casey, anak dan juga suami tidak ada dalam bilik hotel. Mereka sedang bermandi-mandian di kolam renang yang dibuka sehingga pukul 8 malam. Waktu itu lebih kurang waktu maghrib 7 lebih malam. Sedang saya berada di atas katil menonton televisyen, tiba-tiba meremang bulu roma saya. Saya rasakan macam ada sesuatu yang tak kena. Tetapi dalam hati saya yang sering katakan, jangan fikir bukan-bukan, jangan fikir bukan-bukan, jangan fikir bukan-bukan. Casey, semakin lama saya biarkan semakin menjadi-jadi. Tangan saya, bulu roma dapat saya rasakan ia berdiri. Tengkuk saya meremang Casey, macam ada sesuatu dalam bilik hotel saya. Oleh kerana saya rasa tak sedap hati, saya pun berdirilah. Bila saya berdiri, bayangkan saya berdiri di hadapan cermin. Alangkah terperanjatnya Casey, dekat katil yang saya duduk awal tadi, di sebelah saya ternampak melalui cermin. Selalunya kalau orang cakap hantu tak boleh nampak dari cermin, tetapi saya dapat melihat dengan mata saya melalui cermin. Ada perempuan berpakaian putih, rambut panjang sampai ke bawah tutup satu muka dan badan Casey, sedang berdiri di tepi katil saya. Bila saya nampak, saya tergamam. Saya istighfar berkali-kali Casey. Hanya Tuhan saja yang tahu betapa takutnya saya pada malam tersebut. Dengan perlahan-lahan saya keluar dari bilik hotel tersebut. Langsung saya turun ke bawah mencari suami dan anak-anak saya. Bila turun, kolam renang dah tak ada orang Casey. Dah tak ada orang, dah sunyi sepi. Saya rasa anak dan suami dah naik ke atas. Dalam perjalanan saya nak pusing naik ke atas kembali, alangkah terperanjatnya saya ternampak di tepi tangga dekat kawasan swimming pool ada perempuan yang sama berdiri di tepi tangga. Saya rasa tak sedap sangat-sangat. Saya rasa takut dan itulah satu-satunya jalan keluar masuk ke kawasan swimming pool. Nak tak nak, saya jalan pelan-pelan. Bila sampai dekat tepi perempuan tu, saya seolah-olah bidik-bidik aksen tak nampak benda tu yang sedang berdiri di tepi saya. Bila naik atas, tercungap-cungap nafas saya. Suami saya seringkali tahu bila saya dah ternampak sesuatu. Dia tarik saya keluar sementara anak sedang salin pakaian. Bu nampak something dekat bawah, ke dalam bilik. Saya diam Casey, tak boleh jawab. Bu bilang ayah bu, kalau tak kita tukar bilik. Casey, saya tipu suami. Saya kata, tak, tadi kat swimming pool turun bawah. Oh, okeylah. Kami masuk dalam. Malam bila nak tidur, anak saya kejutkan saya. Bu, pukul 3 pagi Casey. Bu, ada orang dekat balkoni bu. Bila saya tengok perempuan yang sama, rambut panjang tutup muka sampai ke lantai, sedang berdiri. Angin tiup, rambut tersilak, nampak lidahnya panjang sampai ke bahagian dada badannya. Terperanjat saya Casey. Malam tu juga saya kejutkan suami. Saya kata dalam bilik ni ada benda yang tak kena. Keesokan paginya kami berpindah ke bilik yang lain. Gangguan tetap sama Casey. Rupa-rupanya hotel yang kami tinggal tu ada sejarah-sejarah tertentu yang memang cukup-cukup menyeramkan.
Casey, selamat tengah malam. Boleh Casey kongsi bersama pendengar-pendengar yang sedang mendengar sekarang ini. Inilah kiriman email kisah misteri, bukan yang seram tetapi sesuatu perkara yang menakutkan juga kalau Casey berada di tempat Aida. Aida dan suami pada hari yang dimaksudkan ia berkelah di tepi pantai Changi, betul-betul berdekatan dengan kawasan Bambut. Casey tahu di sana pun ada tepian pantai yang cantik. Jadi kami bentanglah tika pasang kemah dari pagi sampailah ke malam sebab kami berdua memang sangat suka piknik. Jadi pada hari yang dimaksudkan malamnya, Aida dengan suami ini sedang duduk di atas tika sambil Aida baring di atas riba suami. Tiba-tiba Casey, suami Aida seolah-olah tunjukkan sesuatu di tepi pantai. Jadi Aida bangun, lihat dari jauh nampak macam ada orang sedang menyangkung di tepi laut. Jadi kami berdua perhatikan benda tu tiba-tiba merangkak masuk ke dalam air dan hilang begitu saja. Suami tengok Aida, Aida pun tengok suami. Apa yang berlaku? Suami masuk dalam kemah, ambil lampu suluh dan suluh dekat kawasan tu dah tak nampak apa-apa. Kami berdiri sampai pergi tepi pantai ke si. Curigalah nak tahu apa sebenarnya yang kami nampak. Jadi Casey, bila Aida dan suami berdiri di tepi pantai, alangkah terperanjatnya apabila Aida dan suami nampak ada bekas. Dia macam kaca ataupun macam porselin yang bulat. Porselin tu seolah-olah terapung-apung di atas air. Dan porselin tu tiba-tiba hanyut sampaikan ke tepi pantai. Aida dan suami pun angkat porselin tu taruh tepi. Casey, memang kami niat tidak ada apa-apa benda yang bodoh, tetapi kami berdua telah melakukan suatu perbuatan yang tak seharusnya dilakukan oleh sesiapa. Bila kami angkat porselin tu, kami bawa ke tepi, dekat tepi tika kami berpiknik. Suami Aida mula nak membuka porselin tersebut. Porselinnya warna coklat-coklat tanah. Kemudian tutupnya ditutup dengan kain kuning. Suami mula buka. Bila kami buka, kami terbalikkan porselin tersebut. Alangkah terperanjatnya Casey, nampak rambut-rambut panjang sangat-sangat. Aida terus menjadi remang. Entah macam mana pokok-pokok di belakang kami bergoyang seolah-olah angin bertiup kencang. Padahal kami tak rasa pun tiupan angin dekat kawasan yang kami duduk. Casey, bila suami dah terbalikkan, dah nampak benda-benda macam tu, baru Aida rasa terperanjat. Aida terus menangis, kata pada suami, "Bang, buang bang, tak sedap lah bang, buang bang." Casey, suami bila nak masukkan benda tu balik, rambut-rambut hitam, ada juga kuku-kuku manusia di dalamnya. Panjang Casey kuku orang. Ada juga benda-benda yang tak boleh disebutkan di sini, kata Aida. Memang cukup menyeramkan. Yang paling menakutkan Casey, yang paling menyeramkan Aida, apabila Aida ternampak ada anak patung yang ada rambut. Rambutnya seolah-olah hidup dan panjang sangat-sangat, mempunyai taring yang panjang. Adakah itu anak patung atau tidak? Anak patung tu seolah-olah dibungkus macam mummified. Casey, bila dimasukkan kembali, suami hanyutkan. Aida dan suami tiba-tiba rasa seram sejuk, macam ada sesuatu yang tak kena berlaku di kawasan kami sedang berpiknik tika dan saat itu. Suami dan Aida akhirnya buat keputusan untuk bungkus barang-barang kemah kami. Dan akhirnya setelah kami kemas, Aida meremang dulu rumah saat tadi sampailah ke sekarang. Suami pun angkat kemah, barang-barang Aida pun angkut. Setiap kali kami jalan nak menuju ke arah meletak kereta, tempat meletak kereta betul-betul dekat belakang Bambut tu ada open kapak. Selalunya saya dan suami tika itu akan nampak orang warna hitam akan memerhatikan kami bersembunyi di sebalik pohon-pohon. Banyak kali Casey, sampaikan kami jalan dekat jembatan pergi ke tempat kereta, masih rasakan ada orang ikut kami. Dan Casey, akhirnya dipendekkan cerita, kata Aida, benda tu ikut kami sampai ke rumah. Makhluk tersebut. Aida dan suami balik rumah, mandi, bersihkan diri. Bila nak tidur, terperasan dekat ruang tamu beberapa kali ada orang keluar masuk tandas, keluar masuk dapur Casey. Malam tu juga telefon bapa mentua suruh datang. Bapa mentua kata ada rasa yang tak baik, suruh bermalam di rumahnya. Casey, keesokan harinya rumah Aida disemah. Bukan senang Casey, bukan senang. Benda tu berdegil tak nak keluar. Bila diceritakan, kata bapa Aida, kenapalah pergi buka benda tu. Benda tu sebenarnya adalah benda saka yang telah pun dibuang.
Dan dengan melepaskan benda itu, kita seolah-olah mengaku yang kita ingin menjadi tuannya. Moral of the story, Kisi, kalau nampak benda yang kita tak tahu, tolonglah jangan ambil, khususnya di tepi laut. Memang banyak orang buang barang, Kisi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Lebih tepat lagi di kawasan Bedok North. Kisi, tolonglah ketengahkan kisah kakak ini. Kakak tinggal di Bedok North. Rumah kakak ada store. Kisi, difahamkan, rumah kakak telah pun diganggu oleh kehadiran makhluk yang tak diundang. Makhluk ini telah pun menetap dalam store rumah kakak. Setiap malam kakak kalau tidur dengan suami dan anak-anak akan terdengar bunyi tangisan. Beberapa kali sebelum ini kakak dengar tangisan di waktu malam. Kakak fikirkan ia adalah tangisan anak kakak menangis. Kakak bangun, masuk bilik anak, anak sedang nyenyak tidur. Rasa hairan pula. Awal tadi dengar, mungkin agaknya hanya khayalan kakak. Dan masuk bilik balik untuk tidur, dengar lagi tangisan. Bila kakak beri perhatian, dengar betul-betul tangisan datang dari dalam bilik store. Kakak tak berani nak membuka pintu store. Sebab ialah, kalau dah dengar bunyi macam tu, siapalah yang berani nak buka pintu. Jadi Casey, diteruskan dengan kisah akak kita ni. Dikatakan di sini anak kakak juga pernah, ya, katanya terdengar tangisan di waktu malam datang dari dalam store, sehingga akan menyebabkan dia ketakutan tidur sebilik dengan kakaknya. Itulah peristiwa yang dialami dalam rumah kakak. Untuk pengetahuan Casey, kakak pernah satu ketika balik kerja sekitar pukul 10 lebih malam. Suami dan anak-anak tidak ada di rumah, mereka berada di chalet. Jadi kakak ni bertugas pada hari itu pulang ke rumah untuk mandi siap dan langsung bersama dengan keluarga di chalet. Setibanya di rumah 10 lebih malam, kakak buka pintu, masuk ke dalam rumah, lupa nak buka lampu ruang tamu, terus nak jalan masuk ke dalam bilik. Alangkah terperanjatnya, di kawasan ruang tamu sedang kakak berdiri, melihat ke arah dapur, kakak lihat ada perempuan sedang duduk. Perempuan sedang duduk dekat meja makan di bahagian dapur rumah kakak di kawasan Bedok. Bila ternampak wanita duduk, kakak tersentak, tergamam dibuatnya. Tak jadi Casey, tak jadi kakak nak bersihkan diri, nak mandi siap untuk jumpa suami. Kakak terpaksalah pergi ke chalet dengan berpakaian uniform kakak bekerja. Tutup pintu, keluar rumah. Dalam perjalanan masih terbayang-bayang makhluk yang ada di dalam rumah kakak. Dipendekkan cerita kata akak ini, bila kakak dapatkan bantuan seseorang untuk melihat rumah kakak, makhluk itu adalah makhluk yang singgah masuk ke dalam rumah. Entah kenapa, tetapi rumah kakak ni seolah-olah dijadikan tempat dia untuk menetap buat sementara. Setelah dihalau dan tidak ada apa-apa gangguan lagi setelah perkara itu berlaku. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dua tahun yang lalu, Kisi, saya hamil anak yang pertama. Jiran sebelah saya mempunyai seorang ibu. Ibunya saya tahu, ibu saya pun tahu, dalam keadaan nyanyuk. Kadangkala suka buat benda-benda yang menakutkan. Satu malam ni, waktu maghrib, sedang saya nyenyak tidur dalam bilik. Saya di rumah seorang diri. Ibu dan ayah saya keluar, suami saya bertugas. Entah macam mana, Kisi, sedang saya tidur, tiba-tiba saya terasa macam ada orang sedang urut-urut perut saya. Bila saya buka mata, fikirkan suami, alangkah terperanjatnya, Kisi. Saya ternampak ibu jiran sebelah saya sedang duduk di katil saya sambil mengusap-ngusap perut saya dengan mata yang terbeliak. Dia berkali-kali mengulangi apa yang disebutkan. Hei bayi aku, bayi aku, bayi aku. Saya bangun, saya tersentak, Kisi. Saya terperanjat dibuatnya. Rambutnya yang tidak terurus, kusut,
ya, saya bangun dari katil. Terus saya keluar dari bilik, pergi rumah jiran sebelah saya, ketuk pintu beberapa kali. Buka pintu anaknya. Nama dia Rizwan. "Wan, mak kau kat sebelah arah rumahku. Kenapa mak kau masuk rumahku, Wan?" Casey, memang Casey benar-benar ibunya, ya, si Rizwan jiran saya ni berada di sebelah rumah saya, sedang pegang-pegang perut saya. Si Rizwan pun dalam keadaan mengantuk. Dia cakap dengan saya, "Mak aku kat dalam tau." "Tak ada mak kau kat sebelah, Wan. Aku nampak tadi. Kau sini. Dia buka pintu, buka lampu. "Mak. Mak Rizwan keluar dari bilik, sedang memegang anak patung, tengok saya. "Hei, kau datang, aku panggil." Casey, terperanjat saya nampak mak jiran sebelah saya berada dalam rumah. Siapa yang sedang pegang-pegang perut saya di dalam rumah saya, dalam bilik saya, sedang duduk di atas katil. Saya tak berani nak balik rumah. Saya telefon mak dan ayah saya supaya mereka cepat pulang. Sampai mereka pulang, barulah saya masuk ke dalam. Adakah itu mimpi? Saya tak pasti. Tetapi hairannya bila saya datang, seolah-olah ibu jiran saya yang nyanyuk tahu saya datang dan dia kata, "Aku panggil kau datang." Itulah peristiwa saya, Casey. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Siti. Berkaitan dengan sejenis makhluk halus. Entah benar atau tidak, ingatlah, ini yang dipanggil misteri hitam, kata orang. Tentang makhluk bajang, pernahkah anda mendengar nama makhluk bajang ini? Dikatakan makhluk bajang merupakan sejenis makhluk yang aneh. Bajang merujuk kepada sejenis makhluk halus, kemungkinan dari golongan jin atau syaitan, yang dipelihara bagi tujuan memudaratkan musuh. Pemeliharaan makhluk halus ini dikenali sebagai Saka. Bajang merupakan, dikatakan, makhluk setan yang dipuja daripada mayat bayi yang mati semasa lahir. Ia merupakan setan, jenis setan jantan yang seringkali menjelma sebagai kucing. Bajang seringkali menyerang kanak-kanak dan mampu menyebabkan penyakit misteri yang boleh membawa maut kepada mangsa. Saudara, bajang akan dikawal oleh pemiliknya dan akan disimpan di dalam tabung buluh sebagai tempat penginapan makhluk halus bajang ini. Sejenis daun khusus akan digunakan sebagai penyumbat tabung tersebut dan dikunci dengan tangkal. Bajang hanya akan dikeluarkan apabila pemiliknya hendak mengenahkan musuhnya. Kalau tidak, akan disimpanlah makhluk itu dengan ditutup daun istimewa dengan tangkal. Kalau terbuka, akan dia keluar dan berleluasa. Bajang yang dipelihara itu akan diberi makan telur dan juga susu. Sekiranya tidak dijaga dengan baik dan diberi makan dengan penuh sempurna, bajang yang kelaparan itu akan menyerang tuannya. Bila tuannya mati, boleh kita lihat dan kesan ada tanda-tanda lebam. Yang paling ketara, badan tuannya kering kontang, seolah-olah disedut darah sampai kering. Bajang boleh dihindari dengan menggunakan ayat-ayat suci. Tidak ada cara membunuh bajang, tetapi dikatakan biasanya sekiranya tuannya diketahui, dia akan dibunuh atau diusir keluar dari kampung, kerana bajang memang boleh membawa maut kepada seseorang. Bajang biasanya perlu diwarisi, dan sekiranya tidak diturunkan kepada waris, tuannya akan menjadi bangkai bernyawa. Walaupun dah mati, dia tetap boleh berjalan, tetap boleh bergerak. Dikatakan bajang akan hidup dalam tubuh badan tuannya. Tubuh badan tuannya yang dah mati akan berbau busuk macam najis dan bangkai.
Tetapi apabila hendak dikebumikan, dia akan bangkit seolah-olah macam dia masih hidup. Selain dari itu, dia akan makan dengan lahapnya apabila diberi makanan. Itulah saudara sedikit informasi untuk anda dalam Misteri Hitam, kata orang makhluk pajang. Para pendengar misteri jam 12, berikut ini adalah informasi tentang makhluk bota, hantu bota yang telah pun saya ketengahkan awal tadi. Sebenarnya apakah hantu bota ini? Hantu yang terkenal sehingga nama makhluk ini digunakan sebagai nama di salah sebuah kampung di Perak. Nama kawasan itu Bota. Mengikut kepercayaan penduduk tempatan, Bota, nama kawasan ini diambil sempena sejenis gergasi yang pernah wujud di kawasan itu. Masih wujud atau tidak, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Bota ialah sejenis gergasi besar yang hidup di dalam tanah. Dia akan menyembunyikan diri dari dalam gua di dalam tanah. Bota akan keluar daripada tempat persembunyian pada ketika-ketika waktu-waktu tertentu sahaja. Dan bota ini memang amat suka pada kanak-kanak yang akan berjalan seorang diri, mungkin di waktu malam di dalam hutan. Kebanyakan masanya dihabiskan di dalam tanah dan jarang dilihat oleh manusia. Menurut nenek-nenek tua di kawasan Bota ini di Perak, badan gergasi Bota ini menyerupai warna tanah. Warna tanah yang berdekatan dengan tempat dia tinggal itu sendiri. Dikatakan terutama di kawasan berlumpur, itulah tempat kegemaran penginapan tinggal makhluk Bota ini. Bota juga boleh tinggal di tepi rimbunan buluh kuning dan di tepian sawah padi, di mana ikan puyuh dan tilan biasa ditemui. Makanannya didapati di dalam tanah juga, dan sesekali akan mencari makanan dalam bentuk daging manusia atau haiwan, dan tidak selalu akan memakan daging haiwan manusia kerana katanya ia bukanlah satu makanan kegemaran makhluk Bota dan hanya akan keluar sekali-sekala. Kalau keluar sekali-sekala, dari situlah akan terjumpa mangsa. Gergasi Bota ini dikaitkan dengan kehilangan seseorang. Jika seseorang penduduk didapati hilang, mereka percaya Bota yang bertanggungjawab dan penduduk tersebut telah melanggar pantang kewujudan Bota di sesuatu kawasan. Yang anehnya, Bota ini tidak banyak tapi boleh berada di mana-mana sahaja, terutama di kawasan sungai, khususnya di kawasan Sungai Perak. Itulah informasi tentang makhluk Bota yang terdapat di salah sebuah perkampungan di Perak. Merujuk kepada sejenis makhluk halus dan perkara tahyul, ia dikatakan terdiri daripada golongan jin juga atau syaitan. Ia dipelihara bagi tujuan membantu tuannya melakukan kerja-kerja dan juga bagi memudaratkan musuh. Pemeliharaan makhluk halus ini dikenali juga sebagai saka. Cara mengambilnya ialah ambil dekat pokok kelapa yang dikena panah peti. Kalau mendapat makhluk ini, pastinya kita akan menjadi tuan. Segala perintah akan dilakukan. Seperti contoh, hantu raya akan dikawal oleh pemiliknya yang boleh menyuruhnya melakukan apa juga jenis kerja berat. Hantu raya juga boleh disuruh oleh tuannya bagi merasuk seseorang. Hantu raya mempunyai keupayaan menjelma sebagai manusia biasa atau haiwan lain dan biasanya hantu raya akan menjelma sebagai tuannya sendiri. Kadangkala suami keluar pergi ke tempat tugas, isteri duduk di rumah, nampak suami ada di rumah, padahal yang menjaga rumah itu bukan suami, malah hantu raya yang boleh menyerupai si suami. Hantu raya ada juga warga-warga tua menggunakan khidmat hantu raya supaya mereka boleh kuat bekerja selain daripada menggunakan susuk. Hantu raya boleh menyesatkan orang-orang yang ingin mencuri. Seperti contoh, tuan-tuan yang memiliki ladang-ladang buah-buahan
Mungkin ladang buah-buahan seperti ladang durian, ladang buah manggis dan sebagainya akan juga mendapatkan khidmat hantu raya. Hantu raya ini akan menyesatkan orang-orang yang cuba mencuri buah-buahan sekiranya mereka berada dalam kawasan pemilik tuan. Kalau orang itu cuba mencuri buah durian misalnya, ya, di ladang Pak Abu ada memelihara hantu raya yang menjaga kawasan itu. Orang itu tidak akan dapat keluar, pusing masih berada di tempat yang sama. Hanya setelah tuan membenarkan dia pulang, barulah dapat dia keluar. Juga ada kes-kes yang melaporkan sampaikan si pencuri mati kelaparan dan juga mati ketakutan kerana pusing-pusing masih berada di tempat yang sama, seolah-olah mata si pencuri itu ditutup oleh hantu raya. Hantu raya yang dipelihara itu akan perlu diberi makan sebagaimana yang dipersetujui. Biasanya makanan yang disediakan dikenali sebagai acak. Sajian termasuk telur, ayam panggang, pulut kuning dan sebagainya. Sekiranya tidak dijaga dengan baik dan diberi makan, hantu raya yang kelaparan ini akan menyerang tuannya sehingga menyebabkan tuannya mati. Hantu raya biasanya perlu diwarisi, dan sekiranya tidak diturunkan kepada waris, tuannya akan menjadi bangkai bernyawa. Kadang-kala pernah kita lihat seorang tua ini, walaupun dia bernyawa, tetapi dia tidak boleh ingat apa-apa, tidak boleh bercakap. Bila disuruh makan, akan makan dengan lahapnya. Itulah antara tanda-tanda seseorang itu dah meninggal, tetapi hantu raya tidak ingin keluar dari badan tuannya yang telah pun meninggal menjadi bangkai bernyawa. Tubuh mati dan berbau busuk seolah-olah bau bangkai ataupun bau najis. Tetapi apabila hendak dikebumikan, ia akan bangkit seperti dia masih hidup. Selain itu, ia akan makan dengan lahapnya apabila diberi makan. Itulah dia informasi untuk anda tentang hantu raya. Akan merujuk kepada semangat atau makhluk halus belaan yang dipelihara oleh seseorang. Biasanya lelaki yang akan memelihara makhluk polong, bertujuan untuk memudaratkan musuh. Hantu polong dipercayai diberi makan darah dari juga jari tuannya. Setiap malam-malam tertentu, tuannya akan duduk di kerusi, mungkin baring. Hantu polong akan duduk di samping di sisi tuannya sambil menghisap-hisap jari tuan yang sedang tidur. Menurut kepercayaan orang-orang Melayu, polong dihasilkan dengan meletak darah orang yang dah mati dibunuh ke dalam botol bermulut panjang. Sebab itu kadang-kala kalau ada kes-kes kemalangan, seseorang itu akan menculit sedikit darah daripada kemalangan kematian dan makhluk polong akan menjelma. Botol tersebut kemudian akan dipuja dan dijampi serapa, akan dibacakan dalam tempoh masa tertentu. Selepas 7 hingga 2 minggu akan kedengaran bunyi mengerit dari dalam botol tersebut, seolah-olah hantu polong ditangkap dimasuk ke dalam botol. Bila tuan punya diri mendengar bunyi tersebut, ya, pemuja polong perlu menghiris sedikit jarinya. Kulit jarinya akan dihiris, dimasukkan jarinya yang berdarah itu ke dalam botol untuk memberi polong di dalam botol makan. Dengan memberi makan, polong ini akan terikat kepada tuannya dan akan melakukan apa saja yang disuruh tuannya. Makhluk polong ini memang jahat. Polong biasanya akan disimpan di dalam botol dan hanya dikeluarkan apabila hendak memusnahkan musuh. Mangsa polong biasanya boleh dikenali dengan kesan lebam juga pada mayat dan darah keluar dari mulut mereka. Berhati-hatilah kalau anda berdepan dengan makhluk polong, adalah dikatakan dari darah orang yang mati, kemalangan dan juga mungkin mati dibunuh. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
pengalaman satu peristiwa yang berlaku dalam hidupnya, yang benar-benar berlaku, kata teman kita berikut ini. Ini nama yang digunakan dalam kiriman email ini hanya sebagai Encik Sa'dan saja. Kata Encik Sa'dan, Casey, saya ni seorang pegawai bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Dan perkara ini adalah pengalaman tahun 2005 yang tak dapat saya lupakan. Memandangkan kisah misteri saya dah lama, saya tidak begitu ingat tentang jalan ceritanya yang khusus, tetapi masih lagi saya tahu sebenarnya apa yang berlaku. Pada hari yang disebutkan, ya, katanya kata Encik Sa'dan, pada hari yang disebutkan saya bertugas, saya terpaksa datang lambat kerana ada perkara-perkara yang harus saya lakukan. Jadi Casey, sebenarnya di sini dikatakan Encik Sa'dan, malam itu saya bertugas dengan seorang lagi kakak, seorang lagi pengawal keselamatan namanya Kak Ja. Kak Ja dan saya bertugas shift malam. Shift malam tempat saya jaga ni dari 11 malam sampai 11 pagi, dan pertukaran shift yang lain 11 pagi hingga 11 malam. Jadi pada hari yang disebutkan, hari saya bertugas pukul 11 malam tu, seorang teman saya telah pun menelefon saya tanyakan saya di mana. Saya mengatakan yang saya dalam perjalanan, padahal saya datang lambat. Saya tak boleh beritahu teman saya ni sebab teman saya yang ini pula kaki pautu, suka komplain pada supervisor saya. Jadi saya cuma mengatakan saya dalam perjalanan, ya, dengan harapan Kak Ja akan sampai dahulu sebelum dari saya. Jadi teman saya kata dia harus pulang sekarang sebab ada hal yang harus dihadiri. Saya kata tak apa, engkau balik dulu, nanti aku dengan Kak Ja sampai. Dah nak dekat sampai ni. Jadi dipendekkan cerita, pukul 10.50 teman saya telefon dan saya masih belum sampai. Casey, sebenarnya kami semua harus laporkan diri sebelum pukul 11 malam. Jadi bila 11 malam tu dah tukar uniform dan dah salin pakaian, kami boleh mulakan tugas. Tapi malam itu saya tak boleh datang siang. Sebab apa? Isteri saya ajak keluar pergi makan. Jadi saya terperangkap kesesakan dari Johor nak masuk ke Singapura dan akan datang lambat sedikit. Saya tak beritahu teman saya yang seperti yang saya katakan, dia akan beritahu supervisor dan pasti saya akan dimarahi, kadang-kala gaji kena potong. Jadi saya harapkan Kak Ja lah untuk bantu saya. 11:10 minit malam, setelah teman saya semua dah pulang, saya telefon pejabat. Kebetulan telefon diangkat dan saya tahulah yang angkat tu Kak Ja. Saya pun kata, Kak Ja, tolong Kak Ja, saya tengah on the way terperangkap kat JB. Nanti saya sampai, saya terus pergi office. Kak Ja jangan bilang Man nanti dia bilang bos lah Kak Ja. Kak Ja pun kata okey lah. Dia letak telefon, saya pun letak, dah lega sikit lah. Jadi Kak Ja sekurang-kurangnya ada untuk membantu saya. Apa yang berlaku Casey? Setibanya saya sampai di tempat tugas pukul 12 suku tengah malam. Memang lambat Casey. Saya masuk dalam locker room, salin pakaian, terus pergi ke guard house. Sampai dekat guard house, buka pintu, masuk dalam, kosong, tak ada orang. Dan bila saya lihat di CCTV, saya tengok Kak Ja sedang buat clocking sorang-sorang. Rasanya macam sedih pula, macam saya ni bully Kak Ja yang sedang bertugas pada malam yang dimaksudkan. Jadi Casey, apa yang berlaku, teman saya dah pulang. Jadi saya pun tak apalah, Kak Ja dah pergi buat rounding, saya kena duduk jaga front gate. Sedang saya duduk, ya, Kak Ja sedang jalan. Saya tengok di CCTV, sampai dekat satu sudut ni Kak Ja hilang, ya. Dia mungkin tak nampak lah sebab belakang tu memang tak ada CCTV, hanya dipasang bahagian luar bangunan dan di dalam bangunan. Belakang bangunan memang tak ada. Saya pun ambil newspaper yang ada di atas meja. Bila saya tarik surat khabar tu Casey, ada kertas terjatuh. Saya angkat kertas tu, terperanjat Casey apabila saya terbaca. Dan aku balik dulu sebab tak boleh tunggu. Tadi suami Kak Ja telefon. Kak Ja dah meninggal dunia. Casey, bila saya baca surat tu, kaki saya ni sedang diletak atas meja.
Dua-dua kaki saya, badan menyandar dekat kerusi sampai saya jatuh terbalik, Kisi. Dia kata Kak Jah, dia dapat panggilan dari suami Kak Jah yang Kak Jah dah meninggal dunia awal tadi. Tak beritahu apa sebabnya. Saya tersentak. Baru minggu lepas saya nampak Kak Jah, Kisi. Dan baru tadi saya berbual dengan Kak Jah di telefon yang saya akan datang lambat. Dan yang paling menakutkan, saya nampak Kak Jah jalan di CCTV. Kisi, tiba-tiba meremang bulu rumah saya. Bila saya jatuh, saya terus bangun, pergi dekat pintu, terus saya kunci pintu guardhouse. Saya tak nak benda tu masuk ke dalam. Sedang saya duduk dalam guardhouse ketakutan seorang diri, Kisi, hanya Tuhan yang tahu perasaan saya tika dan saat itu, Kisi. Bila saya sedang duduk, dah tahu yang Kak Jah dah meninggal, saya setiap kali pandang dekat CCTV, macam-macam tingkat, 1, tingkat 2, bangunan sebelah kiri, sebelah kanan, tak nampak pun susuk tubuh Kak Jah. Kemudian saya nampak Kak Jah jalan dekat tepi. Terus saya sembunyi, Kisi. Lat beberapa saat, Kak Jah cuba buka pintu dan beberapa kali cuba ketuk pintu guardhouse. Saya sembunyi di bawah meja. Kisi, bila dengar ketukan itu, saya tahu yang ketuk pintu bukan Kak Jah lagi. Memegang tangan tu, dengan surat saya menggigil, Kisi. Saya ambil telefon teman saya namanya Man. Bila Man jawab, saya tanya dia soalan ni. Man, aku nak tanya kau, Kak Jah dah meninggal dunia kan aku tulis. Kau tak tahu ke? Suami dia telefon tadilah. Dia kata Kak Jah meninggal dunia. Tadi ada aksiden motor suami dia dengan dia dekat hospital. Man, aku nak cakap engkau, aku tadi nampak Kak Jah dekat office, Man. Macam mana ni, Man? Kau biar betul? Betul, Man. Dia tengah ketuk pintu, Man. Casey, teman saya kata kau lebih baik letak telefon. Aku dengar suara dia dekat belakang kau, Casey. Casey, bayangkanlah, darah saya berderau. Dapat dengar nafas Kak Jah di belakang saya. Saya tergamam. Mulut kumat kamit baca, tutup mata, Casey. Malam tu saya tak buat clocking. Saya tak keluar langsung dari guardhouse. Itulah peristiwa. Kata Encik Sadan, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Berlaku tahun 2005. Masyita berkongsi pengalaman. Kisi, ini adalah kisah yang benar berlaku dalam rumah Masyita dan sekarang ini sedang dapat bantuan seseorang ya untuk katanya menyimah rumah. Kisi, Masyita dan suami, kami berdua dah berumah tangga dan mempunyai 2 orang cahaya mata. Satu berusia 8 tahun, satu lagi berusia 6 tahun. Dan kedua-dua ini Masyita tidak benarkan tidur bersama kami sebilik ya. Masyita malah menggalakkan abang dan adik tidur sebilik dan katanya di sini tak nak mereka terlampau tak nak mereka terlampau mengharapkan saya dan suami sebab dah bertahun, Kisi, sejak umur mereka dilahirkan sampailah mereka 7 tahun 6 tahun macam tu ya, tidur dengan kami suami isteri. Jadi akhirnya saya dan suami telah berunding dan kata mereka harus tidur ya sebilik kerana mereka ada adik-beradik. Kalau takut pun ada abang, kalau abang takut ada adik. Jadi pembantu rumah juga ada. Jadi kata Masyita tak benarkan pembantu tidur bersama dengan anak-anak, nak latih mereka supaya hidup berdikari. Casey, pada pagi yang pertama ya, bila Masyita sedang buat persiapan kejutkan anak untuk pergi ke sekolah, anak Masyita 8 tahun bangun ya, dah bangun pergi mandi. Masyita kejut anak yang 6 tahun yang sedang tidur nyenyak. Jadi dia bangun, akhirnya gosok-gosok mata. Kemudian Masyita tanya macam mana tidur semalam? Bagus. Dia kata katil sempit, malam-malam ada orang tidur sebelah. Jadi Masyita terus terperanjat, ni mesti bibi dia. Bibi tu pembantu rumah lah, kita panggil bibi. Jadi panggil bibi masuk dalam. Ya, Masyita tanya, Bi, kan saya kata jangan tidur dengan Amran. Biar Amran dengan abangnya tidur sebilik, kamu tidur bilik lain ya. Tapi puan, tak apa, jangan tidur.
Dia tak menjawab, dia terus keluar. Dia buat persiapan sarapan pagi untuk anak dan suami yang akan ke sekolah dan bertugas. Hari yang kedua, sama juga Casey. Ya, anak bangun dan beritahu semalam, tanya macam mana, dia kata ada orang tidur kat sebelah. Lagi sekali marah pembantu rumah. Bibi, saya dah kata berapa banyak kali biar budak-budak ini berdikari, jangan tidur dengan mereka. Akhirnya bibi bersuara, Ibu, saya enggak tidur dengan anak-anak, saya tidur dalam bilik ini. Siapa yang tidur dengan? Mungkin abangnya tak? Tanya abang. Abang kata taklah mak, kita tidur dekat atas katil double deck sebelah atas, adik tidur sebelah bawah. Hairan tanya anak lagi, siapa tidur? Dia kata perempuan tidur sebelahnya. Saya terus menjadi syak wasangka, adakah pembantu rumah saya ni berbohong? Jadi oleh kerana saya ni, katanya Masyita, ya, nak dapatkan kisah yang sebenar, apa yang saya buat, Casey, saya kata pada anak saya, okey, malam ni Amran, Iman, ibu tidur dengan kamu berdua, ya. Dia kata mama tidur dengan kamu berdua dan ayah biar tidur seorang. Tidurlah, kata Kak Masyita, kakak tidur dalam bilik anak, sekatil, walaupun katil sempit, kakak tidur di tepi. Casey, entah macam mana, pada pukul 3 lebih pagi, kakak terasa katil sempit sangat. Kakak terbangun, terperanjat. Anak kakak kiri kanan tak ada. Bila kakak jeling, Casey, dekat tepi kakak sekatil, Casey, ada perempuan pakai baju putih, rambut panjang sampai ke kaki, sedang baring sekatil dengan kakak. Benda tu datang dari mana kakak tak tahu. Kakak terus pejam mata dan istighfar berkali-kali, Casey. Istighfar dan terus istighfar. Casey, hanya Tuhan yang tahu perasaan kakak tika dan saat itu. Terus kakak pergi, Bibi, abang. Anak kakak sampai terbangun terkejut. Anak kakak yang 6 tahun menangis. Anak kakak yang 8 tahun seolah-olah lost, tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Casey, akhirnya bibi dan suami masuk dalam bilik, tarik kakak keluar. Kakak menangis, satu badan menggeletar menggigil ketakutan. Lepas tu kakak ingat dan dengar ketika sedang menangis, suami tanya kenapa. Kakak tak boleh cakap. Anak kakak 6 tahun, Ba, tadi mama tidur atas katil dengan makcik rambut panjang. Casey, paginya kakak suami terpaksa dapatkan bantuan seorang pakar datang semah rumah. Bilik tu ada penghuni yang tak diundang, Casey. Entah dari mana datang, tapi pakar itu mengatakan, saya anak beranak kalau tidur suka buka tingkap. Dia kata, kalau boleh tutuplah tingkap dan hanya buka grill saja. Itulah nasihat pakar. Sekarang masih lagi semah rumah dan bilik tu dah kosong. Anak-anak semua tidur dengan bibinya dalam bilik yang lain. Terima kasih. Berkongsi pengalaman. Casey, kakak ingin ceritakan tentang pengalaman kakak yang menyeramkan. Sekarang ini kakak takut sangat nak balik rumah. Benda ini berlaku baru-baru ini juga. Kakak tak pasti bila tarikhnya. Tetapi yang menyeramkan kakak pulang daripada rumah mak sekitar pukul 12 lebih tengah malam. Kakak ke sana kerana tolong mak, ya, buat persiapan hari raya. Dan Casey, sedang kakak berjalan di waktu malam, ku fikirkan dikatakan bulan Ramadan ni kena ikat hantu. Tetapi memang tidak. Bila tanya, rupa-rupanya yang diikat adalah cip hantu syaitan dan iblis. Makhluk-makhluk seperti jin dan hantu memang berleluasa. Jadi selepas kakak dapat tahu tu, barulah kakak tak nak balik malam-malam. Sebenarnya kakak memang penakut. Apabila kakak tahu diikat, kakak pun action lah. Daripada rumah mak dah kata berkali-kali. Mak kata kau tidur sini sudahlah, nanti besok balik. Rumah mak kakak dekat Woodlands, kakak tinggal di Marsiling. Jadi kakak kata pada mak, tak apalah mak, bulan Ramadan ni kan tu kena ikat. Kakak berseluruh dengan mak. Mak kata kau ni jangan bukan-bukan, mana ada macam tu. Jadi kakak salam tangan ibu, mak kakak pun keluar balik ke rumah, jalan kaki lah. Memang tak begitu jauh. Kalau jalan kaki dalam 25 minit akan sampai rumah kakak. Dalam perjalanan dekat rumah kakak ni Marsiling estate, rumah lama, daerah pendalaman sedikit.
Casey, kakak tiba-tiba rasa macam ada orang ikut kakak dari belakang. Beberapa kali kakak jalan toleh ke belakang, tak ada orang. Jadi rasa tak sedap hati. Tiba-tiba bau wangi sangat. Angin tiup, pokok bergoyang. Dongak dekat atas, nampak macam ada benda dekat atas pokok. Tapi tengok sekejap terus pandang bawah sebab tak berani nak tenung. Kakak jalan selaju-lajunya. Dekat belakang kakak, Casey, tiba-tiba bunyi sesuatu yang menyeramkan. Casey, seolah-olah bunyi benda yang garau dan nyaring dapat kakak dengar, tapi halus bunyinya. Kakak dari jalan pelan, jalan laju, lari lintang bukang. Tak berani toleh ke belakang, Casey. Terus sampai rumah kakak, tekan lift. Kepala tengok kiri kanan. Tiba-tiba dekat kolong blok ada tepi celah timbuk. Perhatikan betul-betul, ada kepala manusia. Muka dia pucat sangat. Lidah terkeluar. Kakak tengok, benda apa ni? Casey kebetulan nampak benda tu. Lift sampai, kakak masuk dalam lift, tekan butang, tak berani nak tengok depan. Belakang kakak membelakangi pintu, pintu tutup. Kakak tak berani nak toleh sampai pintu tutup sepenuhnya. Kakak terus toleh perlahan-lahan. Dah tak ada, Casey. Alhamdulillah. Lift sampai rumah kakak. Pintu lift terbuka. Kakak tengok kiri kanan, ketakutan. Bila kakak keluar, kakak dengar, Casey, ada benda macam bergerak. Kakak dengan segera keluar kunci, menggeletar ketakutan, masuk dalam rumah. Ingatkan dah habis, Casey. Kakak terus masuk ke tandas, cuci kaki bahagian dapur. Keluar dari tandas, tingkat dapur. Kedung. Casey, ada kepala orang dekat tingkap dapur kakak. Dengan lidah terjeli. Kakak hanya pandang sekali, nampak kesemuanya. Terus kakak terpekik sekuat-kuatnya. Hanya Tuhan yang tahu perasaan kakak Tika dan saat itu. Terus lari masuk ke dalam bilik. Dan sampai sekarang lah, Casey, kakak tak akan berani untuk keluar di waktu malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Dekat rumah, sorang-sorang. Casey bayangkan waktu tu sekitar asar, 5 lebih petang. Jadi, saya sorang-sorang dalam rumah, sedang duduk menonton televisyen. Tiba-tiba saya terdengar suara jelas orang beri salam. Assalamualaikum. Saya toleh tengok, sebab dari mana bilik saya ni boleh tengok ruang tamu punya pintu. Dekat pintu tak ada orang, Casey. Jadi saya buat bodoh lah, tak layan, ya. Saya terus baca, kemudian tak ada apa-apa lagi gangguan orang beri salam, tak ada. Suami saya akan pulang sekitar pukul 1 pagi. Ya, dia bertugas dan saya tidak mempunyai cahaya mata. Bila malam sekitar pukul 10 lebih, saya sedang duduk lagi menonton televisyen dan pintu ruang tamu tu saya tak tutup. Sedang duduk, tiba-tiba saya perasan beberapa kali ada imbasan, ada orang sedang mengendap-mengendap keluarkan kepala. Saya tengok tak ada orang. Setiap kali macam perasan. Jadi tak sedap hati. Saya bangun dari katil, keluar dari bilik. Saya nak tutup pintu tu. Dah tutup pintu, tiba-tiba remang bulu rumah. Saya toleh, orang ketuk pintu berkali-kali. Assalamualaikum. Casey, bayangkanlah, siapa yang tak takut? Nak tak nak, saya rasa tak mau percaya benda ni semua. Saya teropong dekat lubang pintu. Casey, satu orang pun saya tak nampak, Casey. Kisah-kisah yang bakal anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Kalau berani dengar, takut jangan. Ini salah sebuah flat di kawasan Admiralty.
Ya, saya tak nak sebut nombor bloknya sebab semua dia kasih. Katanya Casey, daripada Rostam. Ya, pengalaman saya ini berlaku di rumah saya, blok ... kawasan Admiralty. Tika ini kecoh, ya, bukan saja saya tapi ada 2-3 orang jiran yang lain. Tengah-tengah malam pintu kami diketuk beberapa kali. Bila buka tak ada orang. Dan pernah juga, ya, saya sendiri terkena. Malam-malam hari pintu diketuk ketika saya sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12. Saya bangun, buka pintu, tengok di luar tidak ada apa-apa yang saya nampak. Dan beberapa kali Casey, pintu ketuk tak ada orang. Mula-mula fikirkan ada orang ni yang bersikap nakal, nak mengganggu kami sekeluarga. Tapi isteri saya kata dia ada jumpa juga jiran sebelah, ya, dan beritahu malam-malam ada orang ketuk pintu. Semua katakan ada. Dan yang paling menakutkan, ada jiran, ya, Cik Kia yang tinggal di hujung, sama tingkat dengan saya, kawasan MLT juga. Dia kata dia pernah, ya, waktu malam pulang dari tempat tugas pukul 11 lebih malam. Bila dia keluar dari lift, dia belok kanan, rumahnya sebelah kanan. Jadi bila dia nak buka pintu, dia terperasan, ya, hujung koridor satu lagi ni dia ternampak ada macam orang berbangsa Cina sedang berjalan. Yang menakutkan, lelaki yang dia nampak ni lidahnya panjang sampai ke lantai. Betul Casey, dia tergopoh-gapah terus masuk dalam rumah, tutup pintu dan tidur. Katanya semalaman tak dapat tidur kerana ternampak benda yang menakutkan itu. Dan dia beritahu isteri saya mungkin itu adalah perkara yang dia ternampak yang mengetuk rumah kami. Jadi sekarang Casey, saya ni sebenarnya takut sangat. Kalau orang ketuk pintu waktu tengah malam, khususnya selepas jam 12 tengah malam, takut nanti benda tu datang lidah panjang sampai ke lantai. Sebenarnya saya sendiri tak pernah lihat, tapi rumah saya sering kali diketuk dan rumah-rumah jiran lain sering kali ada orang ketuk tengah malam. Terima kasih Casey. Daripada Wak Nia, ya, Wak Nia berkongsi pengalaman. Ini adalah satu pengalaman peristiwa yang berlaku lebih kurang awal tahun ini. Casey, Wak Nia dan juga anak serta cucu-cucu telah pun kunjungi, ya, pantai Singapura. Jangan sebutkan nama pantainya Casey, takut nanti orang takut nak ke sana. Sebenarnya kisahnya begini, setelah kami balik dari pantai tersebut, ya, rumah kami telah pun diserang ataupun dikunjungi beberapa gangguan yang menakutkan. Yang paling menyeramkan, dapur Wak Nia sentiasa basah. Kadang-kala marah cucu kenapa main air tapi tak mengaku. Ya, memang betul, kadang-kala memang cucu kalau tak ada rumah pun pergi rumah, ya, adik yang lain bermalam di sana bersama dengan anak-anak Wak Nia. Ya, tengok dapur basah, licak. Jadi mencurigakan. Apa yang berlaku Casey, Wak Nia telah pun dapatkan bantuan seorang kawan. Kawan ni telah pun tuliskan, baca surah ... ni sekiranya ada sesuatu yang mencurigakan berlaku dalam rumah. Tapi ingat, kalau baca tu sendiri mau tanggung lah. Sebab kalau ternampak, jangan takut sendiri. Jadi hari kedua, hari ketiga setelah mendapat surah tu, Wak Nia tak nak baca, simpan. Cuba cekalkan hati. Sebab takut bila baca benda tu menjelma. Dah satu hal Casey. Jadi sampaikan seminggu dah tak tahan. Ia berdiri depan dapur, kemudian angkat kertas tu, tengok dan terus baca. Baca. Buka mata Casey, nampak dapur Wak Nia basah kuyup, licak sana sini. Alangkah terperanjatnya apabila ternampak ada perempuan sedang berpakaian koyak-koyak. Jalannya tu seolah-olah terkisut-kisut dengan tangan ditarik-tarik. Bila Wak Nia nampak, terperanjat Casey, terus pejam mata, baca lagi benda tu, ya, baca lagi doa tu, surah yang diberikan, dan hilang benda tu dari pandangan. Casey, Wak Nia bilang teman Wak Nia kata ini harus dapat bantuan pakar, ini memang cukup berbahaya. Pakar datang periksa dapur, dia kata dapur ada sesuatu yang tak kena.
Cari tak jumpa Kisi. Angkat periuk, buka pintu almari, sana sini, tak ada benda. Akhirnya, bila pakar tu cuba periksa menggunakan pendulum, gerak sampai dekat kemah. Ada tent yang kami dah bungkus masuk dalam beg kami gunakan untuk pergi berkelah beberapa hari yang lalu Kisi. Buka tent tu, buka gulung tent tu, terperanjat dalam tent ada anak patung Kisi. Anak patung yang basah dari laut. Bila tanya siapa ambil ni, rupanya cucu Wak Nia telah pun mengambil anak patung yang terdampar di tepi pantai. Wajahnya memang cukup seram. Anak patung tu adalah pembuang suih, orang yang telah pun mengenakan sesuatu dan dibuang di tepi pantai. Bila Wak Nia tengok, Wak Nia terperanjat Kisi. Benda tu dengan segera kami semua ambil, campakkan kembali dekat tepi laut. Gangguan terus terhenti. Nasib baiklah Kisi kami dapat kesan patung itulah yang membawa masalah dalam rumah. Itu saja Kisi. Terima kasih. Melalui kiriman SMS datangnya dari Kak Wati berkongsi pengalaman. Katanya, Kak Wati, selamat tengah malam Kisi. Perkara ini berlaku 2 hari yang lalu dan hanya sekarang kakak dapat sempat untuk kirimkan SMS pada Kisi kerana kakak sibuk sangat dan tak dapat dengar rancangan MJ12. Hanya untuk malam ini saja dapat dengar. Kisi, apa yang berlaku 2 hari yang lalu, kawasan rumah kakak ni ada banyaklah katanya penduduk-penduduk Cina yang menyambut bulan ke-7 dalam kalender mereka, Hungry Ghost. Jadi banyak juga sajian-sajian yang diletakkan. Ada diletakkan di depan koridor rumah, ada juga diletakkan di kolong-kolong blok dah. Diletakkan makanan-makanan, roti, buah-buahan, ada juga makanan-makanan seperti mie, nasi dan sebagainya, diberikan sebagai sajian untuk hantu-hantu yang merayau-rayau di waktu malam dalam bulan yang ke-7 mengikut kalender lunar Cina. Kakak dan anak kakak pada waktu itu 2 hari yang lalu baru pulang daripada berkaraoke dengan teman-teman dan juga saudara mara. Kami pulang sekitar pukul 11 lebih malam. Bila berjalan tu, kakak dengan anak kakak yang menetap di kawasan, tolong jangan sebutkan namanya untuk Kisi saja, okey, kawasan ... ni lah. Jadi kami sedang menunggu lift. Bila dalam perjalanan nak pergi tempat lift tu katanya bila dalam perjalanan nak pergi ke arah lobby lift, nampaklah banyak joystick yang dibakar, kertas-kertas hell money yang dibakar dan juga makanan-makanan yang disajikan untuk makhluk-makhluk halus ni Kisi. Kakak terperasan bila sedang tunggu lift, ada orang ni sedang duduk menyangkung makan benda ni dengan pelahap sangat. Jadi kakak terkejut. Kakak cuit bahu anak kakak pun nampak, kakak pun nampak. Jadi kakak dengan anak kakak perhatikan dengan tercengang Kisi. Tiba-tiba datang seorang wanita Cina tua yang juga tunggu lift. Kakak tengok di tangannya ada beberapa helai kertas-kertas yang digunakan untuk dibakar. Jadi kakak tengok dia, kakak tengok orang belakang. Tengok dia, tengok orang belakang. Benda tu ataupun orang tu sedang makan. Mungkin orang tu ambil kesempatan tentang makanan yang disajikan. Jadi kemudian kakak masuk dalam lift. Nyonya tu kakak kenal. Pintu lift tertutup. Kakak tekan tingkat rumahnya tingkat 5 dan rumah kakak di tingkat 10. Dalam perjalanan naik ke atas, kakak tanya, "Aunty, tadi nampak tak orang tu makan makanan dekat situ menyangkung?" Aunty tu kata dia pusing banyak kali. Dia tengok apa yang anak dan kakak tengok, dia tak nampak. Dia tanya kakak nampak apa? Nampak ada orang duduk menyangkung tengah makan makanan yang disajikan. Kisi dia terperanjat. Katanya memang tak nampak apa-apa. Dan kakak dengan anak tiba-tiba meremang bulu roma. Bila aunty tu keluar dari lift tingkat 5, kakak dengan anak dalam lift, sedang lift naik atas. Kami berdiri rapat-rapat ketakutan. Adakah benda yang kami nampak tu benar-benar Hungry Ghost yang sedang makan makanan yang disajikan? Entahlah. Sebab kami pun tak berani nak turun bawah untuk periksa. Itulah peristiwa pengalaman kakak. Tolong Kisi kongsikan daripada kiriman SMS Kak Wati. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.